Alhamdulillah Auda, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami di Rampai Pagi. Teman berteman kita ni hari ni Auda, dan kami akan terus menemani sarapan Auda. Sambil Auda sarapan pagi ini minum teh panas, minum makan cucur panas, barangkali apa kata. Tadi menghangatkan lagi suasana hari ini dengan membawakan kepada bis kita satu segmen yang mempunyai peminatnya sendiri. Banyak sebenarnya peminatnya. Segmen ini Sarina, kita terus saja membawakan kepada bis kita segmen bicara undang-undang. Dan untuk kali ini satu hal yang barangkali bis kita tahu, tetapi selama ni anda tahu istilah ataupun barangkali kesan dari segi undang-undang apa yang diperuntukkan. Jadi kita akan terus saja membawakan tajuk bagi segmen bicara undang-undang hujung minggu ini, lian, sumpah dan kesannya. Untuk membicarakan tajuk ini, kita hadirkan seorang pegawai syar'i Yang Mulia Puan Afika binti Haji Asli. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Sihat hari ini? Alhamdulillah. Itulah apabila kami mengetahui tajuk ini akan dibincangkan dalam bicara undang-undang kemarin, apa lianannya? Sebenarnya jawapan itu boleh kami cari melalui carian Google, tapi indah mau ada surprise. Jadi mungkin hal ini, lian ini sesuatu yang memang tani ketahui selama ini, tetapi anda tahu itu istilahnya. Dalam hal ini kami berikan peluang untuk Puan menerangkan tajuk yang dibawakan, lian, kesan, sumpah dan kesannya. Ya, silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Li'an ni untuk secara mudahnya selalunya kalau kita ni dari segi bahasa Arab, ia dimaksudkan sebagai saling melaknat antara satu sama yang lain. Kemudian dari segi bahasa yang lain, istilah yang lain, maksudnya ia adalah satu sumpah yang suami itu menuduh isterinya itu berlaku zina, melakukan zina dalam masa perkahwinan, ataupun suami itu ia menafikan kandungan ataupun anak yang dilahirkan oleh isterinya itu, katanya ini bukan anakku. Jadi ia menafikan dan ia bersumpah dengan perkara itu. Kemudian bilanya bersumpah itu, kenapa ia menjadi li'an? Sebab ia tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi. Kemudian isteri, ia pun bersumpah dengan ia pun bersumpah juga yang ia tidak berzina. Menafikan tuduhan suaminya itu yang didefinisikan sebagai li'an. Sebagai li'an. Memang cukup menarik sekali ini Sarina. Seperti yang dikongsikan tadi, mungkin kita ni ada yang mengetahui mengenai perkara ini tapi mungkin kurang jelas, apatah lagi kalau kita menggunakan terma-terma yang seperti ini Puan. Dan kalau boleh ditanyakan juga, rasanya ingin dieksplorasikan lagi dengan lebih mendalam. Tadi sudah dikongsikan sedikit mukadimah mengenai dengan topik ini. Dapatlah sedikit pengetahuan mengenai dengan definisi li'an. Tapi kalau boleh disentuh dari segi perspektif ataupun pandangan fikih barangkali Puan, macam mana ni kedudukannya? Ya. Okey. Dari segi pandangan fikih, ia akan timbul beberapa isu. Kalau li'an ni adakah perlu bercerai? Jadi ada dua pandangan dari segi pandangan jumhur ulama dan dari segi pandangan Utsmani. Okey, dari segi pandangan jumhur ulama mengatakan li'an kalau sudah berlaku sabit mesti bercerai. Jadi ia akan bercerai selama-lamanya. Kalau kita ni ada istilah kalau bercerai talak 3 boleh rujuk setelah Cina buta. Cina buta. Tapi ini ada istilah Cina buta. Ia akan selama-lamanya bercerai. Ada istilah rujuk. Okay. Kemudian pandangan Utsmani dan beberapa kelompok Basrah mengatakan katanya li'an ni tidak perlu perceraian. Sebab katanya ia hanya untuk menafikan sahaja dan mengesahkan sahaja. Tapi mengikut pandangan memang kita ni akan guna jumhur ulama. Kalau di undang-undang di negara berdarussalam. Negara berdarussalam. Saya percaya ada lagi beberapa panduan kalau li'an ini mengikut undang-undang di negara kita ni. Bagaimana? Mungkin dapat dijelaskan lagi. Okey. Li'an kalau dalam perundangan kita ni sebagaimana yang didefinisikan dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam, katanya li'an ni memang satu tuduhan yang dibuat oleh suami Kemudian suami melafazkan empat lafaz diikuti dengan satu lafaz laknat. Kemudian isteri kalau ia tidak bersetuju dengan tuduhan suami pun ia mesti melafazkan 4
lafaz itu, sumpah itu, kemudian sumpah yang kelima melaknat atas dirinya. Jadi li'an ini sebenarnya jarang dan berat untuk dilakukan. Tapi ada di Brunei. Kita ni Brunei, negara Brunei Darussalam. Memang ada peruntukannya bab 49 Undang-Undang Keluarga Islam. Jadi bila seorang suami itu dia merasakan katanya, ya ni bukan anakku. Yakin dan pasti, mesti yakin dan pasti yang anak itu bukan anaknya. Jadi dia membuat mengadulah di mahkamah. Lepas tu di mahkamah akan meneliti dan perlu hadirlah kedua-dua belah pihak dan masing-masing akan menafikan. Kenapa perlu li'an ini dinafikan? Pasal kalau Indah suami yang menuduh, Indah mengangkat 4 saksi ni, 4 sumpahnya ni, ia boleh dikenakan hukuman had, iaitu khazaf. Dapat secara ringkas. Khazaf itu kalau ia menuduh seseorang itu melakukan zina ataupun ia menafikan nasab, tapi ia tanpa melahirkan, tanpa membawa 4 saksi, memang akan ada hukuman namanya had yang juga didefinisikan digelar sebagai khazaf. Dan juga kalau isteri itu, suami yang menuduh itu, kemudian isteri Indah mau mengakui, maknanya ia mengakulah yang ia melakukan zina dengan tidak mengangkat sumpah, jadi ia boleh dikenakan hukuman had jua, zina muhsan, iaitu zina terhadap orang yang dalam semasa ikatan perkahwinan. Jadi untuk melepaskan dirinya daripada dikenakan hukuman had itu semasa pengesahan li'an, ia perlu membuat sumpah 4 itu dengan sumpah yang kelima, iaitu laknat ke atasnya untuk mengelak ia daripada melakukan dituduh melakukan zina. Tadi Puan ada menyebut mengenai dengan 4 saksi. Adakah siapa sebenarnya 4 saksi ni Puan? Mungkin dapat diperjelaskan lagi. Adakah mempunyai kriteria-kriteria yang tertentu ataupun dari segi bukti juga, kalau tadi boleh panjangkan lagi barangkali sedikit mengenai dengan soalan ini. Betul. Apa jenis bukti yang diperlukan untuk mensabitkan adanya berlakunya mungkin li'an ataupun mensabitkan. Itu maksudnya contoh, diberikan contoh. Okey. Kan kalau seseorang melakukan zina, dia jatuh kepada hukuman jenayah. Betul? Kemudian dalam syarat-syarat untuk menjadi saksi, ia perlu adil. Perlu bukan seorang yang fasih, yang memang fasik, yang memang perlu melakukan dosa besar atau dosa kecil. Yang hendaklah orang Islam, yang hendaklah lelaki. Jadi perlu elemen ini perlu dipenuhi dan perlu ada 4 mata. Tapi adakah CCTV dikira sebagai mata? Bagaimana? Sebenarnya tidak. Walaupun teknologi canggih masa ni, tapi CCTV tidak dikira sebagai mata. Karena adakah saksi itu diperlukan untuk berbicara semasa persidangan. Betul. Jadi perlu kepada 4 saksi. Yalah, bila mana pasal ini pernah terjadi masa zaman Rasulullah, suaminya tu melihat isterinya ni melakukan zina, cuma ia ada dengan 1 orang sahaja. Jadi dah cukup kan. Jadi apa ia buat? Ia buat aduan lah. Ia buat aduan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah cakap, sebenarnya untuk menuduh perlu ada 4 saksi. Tapi masa ini keadaannya ada 2 sahaja atau 1 orang. Jadi macam mana? So dikatakan masa tu Rasulullah, sama ada kau bawa saksi ataupun kau akan disebatlah. Kemudian sebab itu turun surah An-Nur ayat 6 sampai 9 yang mengatakan boleh digantikan 4 saksi itu dengan sumpahan. Jadi itulah maksudnya 4 lafaz satu kali tua dan 1 laknat tertua. Betul. Macam sangat berat. Sangat berat. Tapi bagi saya topik ini membuka mata kita ni. Bukan tani merasa banyak aku tahu sebenarnya barang ini. Tapi ada kadang-kadang dari setiap celah undang-undang yang termaktub di negara Brunei Darussalam, khususnya undang-undang keluarga syariah ini, dari celah-celah itu ada lagi sebenarnya tani dah tahu. Seperti yang dicontohkan Ania. Dan mungkin dalam hal Ania, yang menjadi subjek itu adalah anak kan. Betul. Status anak. Betul. Jadi apa kesan ataupun akibatnya dengan ada pensabitan lian pada diri anak itu, dan mungkin juga kepada yang menuntut dan defendant dan juga plaintiff ini. Jadi kesannya ni sangat besar lah.
boleh dikatakan besar pasal li'an ni yang memang satu yang berat. Ya. Betul. Jadi apa kesannya pada pasangan suami dan isteri itu kalau ada pensabitan li'an? Satu, diorang akan terpisah selama-lamanya. Kedua, suami itu isteri itu ia memang akan terlepaslah atau kesannya lah terlepas daripada hukuman had zinanya itulah. Kalau ia mengangkat sumpah, suami pun dia akan terlepas daripada hukuman khazaf kalau ia bersumpah. Kemudian status kepada anak, kemudian kesan kepada anak, ini lagi banyak. Status anak itu daripada asalnya dalam perkahwinan, kemudian bertukar statusnya disebabkan ada pensabitan status zina, status li'an. Kemudian bapa tu ia indah berkewajipan untuk menanggung nafkah. Memang automatically akan terberhentilah. Kalau anak tu anak perempuan, bapa indah layak jadi wali. Keturunan bapa pun indah layak mewalikan anak itu. Sebab tidak ada orang status satu dah jelas. Betul. Pasal dia bertukar daripada bapa kepada nasabnya kepada ibu. Kemudian tidak ada istilah waris mewarisi. Faraid memang akan terberhenti. Maksudnya daripada bapa yang sebelum itu lah. Betul. Jadi kerana dia sudah betulkan nasab kepada ibunya. Betul. Kalau ditambah sedikit lagi barangkali kepada senario yang telah dibincangkan tadi, mungkin tak Puan, mungkin dari segi pengamatan kita ataupun pengalaman kita sudah pun bertugas dalam bidang sebagai seorang peguam syar'i di konteks negara Brunei Darussalam sendiri, ataupun mungkin kes-kes yang terdahulu yang pernah kita dengar. Mungkin adakah Hinda satu kes satu dibawakan sudah di mahkamah dan cuba untuk dipenuhi ataupun mungkin sudah dipenuhi segala syarat-syarat, tetapi ada lagi percanggahan tidak diakunlah oleh kedua-duanya, bukannya atau Indah berlaku saksi atau Indah percaya katanya. Jadi bagaimana kedudukannya ni Puan? Okey, baik. Ya, konsepnya sangat senang, sangat mudah, tapi berat. Sebenarnya kalau ada satu pertuduhan itu, ia hanya perlu mengangkat sumpah itu saja. Kalau contoh suami, ia yakin dan pasti ni yang anak itu bukan anaknya, jadi mahkamah akan arahkan ia buat 4 sumpah itu dengan sumpah yang kelima, laknat itu. Kemudian ia akan terlepas. Isteri pun tidak, walaupun sekiranya berbohong atau tidak, memang ada faedah, memang ada kesannya lah. Memang itu dinyatakan. Kenapa li'an ini berat? Pasal laknat Allah itu bersamanya jika suami atau isteri itu menipu. Sebab itu kalau isteri itu sekalipun ia yakin ia nak melakukan zina, ia perlu bersumpah, ia nak perlu diam-diam. Ia perlu menafikan. Tapi kalaupun ia mengangkat sumpah tapi sebenarnya melakukan. Akan ada kesannya. Betul. So laknat Allah tu memang bersama dengan ia lah. Ya. Walaupun kalau ikutkan tadi apabila berada di mahkamah dalam pembicaraan itu memang setiap sebelum pembicaraan bermula memang ada sumpah diangkat atau bahawa tadi yang benar melainkan yang benar yang dinyatakan atau. Jadi cukup besar topik yang tadi bawakan hari ini, tetapi barangkali memandangkan kita ada lebih kurang daripada 5 minitnya. Saya rasa satu soalan yang bakal kita ajukan nanti penting juga untuk menjelaskan lagi kepada masyarakat. Kan selalunya kalau di Brunei ni sijil lahir. Kita ni perlu membuat sijil surat beranak tu lazimnya 2 minggu lepas beranak kan tu. Betul. Kelazimannya tu. Dan kalau sudah didaftarkan ke nama suami ataupun nama bapa anak tu dan diketahui melakukan li'an. Ya. Jadi adakah ini juga memberi kesan kepada sijil surat beranak ataupun perlu diubah ataupun bagaimana? Okey. Kan kalau ikut hukum syara'ah sebenarnya ada 3 waktu yang perlu untuk dilakukan li'anan ya. 100 dalam masa 180 dalam masa perkahwinan itu bapa tu perlu membuat li'an di mahkamah dalam masa 180 maknanya 60 bulan ataupun kalau berlaku perceraian dalam masa 360 daripada hari perceraian ia boleh melakukan li'an. Jika limpas, li'an itu memang dah akan kena layan. Dah lagi dapatlah. Kemudian dalam waktu yang ketiga, ketika selepas lahirnya anak tersebut dan ia merasa ini bukan anaknya. Contoh, bapa mamanya tu mungkin putih-putih. Yang lahir sebaliknya. Mungkin dia rasa tergugat. Ini yakin dan itu bukan anaknya. Fizik dan sebagainya.
dalam waktu 3 ni ya. Tapi kalau ikut kita ni punya perundangan di Brunei Darussalam mendaftarkan itu 2 minggu sebelum. Dalam masa 14 Selepas hari. beranak. Selepas beranak ya. 14 hari. Jadi kalau diikutkan dari 3 waktu tadi, Anda menepati. menepati kan sudah, maknanya sudah didaftarkan. Jadi macam mana kalau memang sabit adanya li'an, jadi dia perlu menukarlah mengikut perintah mahkamah. Artinya maksudnya membuka fail lah tu selepas urusan membuat surat beranak dan seumpamanya. Jadi bukan hanya orang ketetapan undang-undang kita ni 2 minggu selepas beranak tu mesti urusan pendaftaran ke Jabatan Immigration dan kerakyatan tu. Maksud saya tu juga kadang-kadang ada yang apabila meragui itu awal sudah meragui, tetapi kalaupun dia akan membuat tes DNA, pastinya pun proses keputusan lambat. Jadi mau nak mau yang perlu mendaftarkan. Kerana kalau Ina mendaftarkan ada lagi masalahnya tu kan. Kena ambil tindakan undang-undang. Betul. Jadi dalam hal ini mungkin secara ringkas lagi lah nasihat dan barangkali rumusan dari apa yang kita bincangkan pada hari ini. Kenapa kita ni perlu celik mata, celik hati dan pengetahuan berkenaan dengan lian dan menghubung kaitkan dengan masyarakat kita ni supaya jangan sampai berlaku. Betul. Silakan. Jadi kenapa li'an ni ia sangat berat pasal ia adalah dalam perkahwinan. Jadi kan istilah hikmah perkahwinan itu ia untuk menghalalkan apa yang haram macam maksudnya keperluan biologis lah antara lelaki dan perempuan. Jadi sepatutnya li'an itu ia indah terjadi. Pasal sudah ada keperluan lah satu sama lain. Jadi sepatutnya perzinaan itu indah berlaku. Jadi untuk mengelakkan benda itu dan untuk mengelakkan ada tuduh menuduh, perlulah pihak-pihak terutama suami dan isteri yang mesti faham hukum syarak, faham Islam itu, kemudian faham mengenai dengan hal-hal macam ni lah untuk mengelak benda ni berlaku lah. Tambah lagi masa ni Puana macam-macam pengaruh daripada variasi bentuk sinetron atau drama. Betul lah. Baik, apapun, terima kasih Puan. Sungguhnya orang bermanfaat apa yang kita buat bicarakan dan bincangkan pada hari ini. Mudah-mudahan ada kesan baiknya kepada kita ni lah, khususnya golongan wanita lah yang perlu berhati-hati ni sebenarnya. InsyaAllah di lain kesempatan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.